Persepsi orang Barat terutama British terhadap orang Melayu pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 kadang-kadang bikin orang kita geli hati. Jika tidak ucapan yang berbaur falsafah beban orang putih, white man's burden yang dangkal, pemerhatian dan komen terhadap budaya orang Melayu yang dirasakan pelik. Salah satunya ialah pemerhatian mereka tentang hantu. Hantu mengikut sebutan beliau, Pontianak seperti disaksikan oleh Laksmana Sherrod Osborne. Sebelum bergelar Laksmana dalam Tentara Laut Diraja, Royal Navy dan menjadi pengembara benua Arktik, Osborne berkhidmat sebagai pegawai muda Tentara Laut di Kedah pada tahun 1838 dan menjadi sebahagian daripada kumpulan Royal Navy yang mengepung pelabuhan Kuala Kedah ketika itu. Semasa kepungan inilah, beliau menulis anekdot peristiwa pelik bin ajaib yang menimpa, bukan saja dirinya, tetapi anak-anak kapal. Pada suatu ketika, semasa Osborne dan sebahagian anak kapal berehat di atas kapal, mereka melihat kelibat beberapa perahu yang dibawa anak-anak kapal berbangsa Melayu, pulang dengan sedikit tangkapan ikan. Bila ditanya apa yang berlaku, mereka yang masih ketakutan memberitahu melihat kelibat Pontianak semasa memancing. Pada awalnya, Osborne hanya menggalakkan mereka dan menganggap mereka berhayal semata-mata. Walaupun beliau bertegas kelibat lembaga yang dilihat itu ialah anjing laut, penterjemahnya bernama Jambu menegaskan apa yang dilihat mereka itu benar. Malah dia turut menegaskan mereka tidak pernah melihat kelibat anjing laut seperti didakwa Osborne di tanah Melayu. Walaupun beliau akur dengan penjelasan mereka, Osborne menulis satu anekdot yang menganggap Pontianak itu sebenarnya spesies manusia liar yang hidup jauh daripada dilihat manusia, yaitu orang asli. Beliau menulis, "Orang-orang liar, orang asli ini ialah tinggalan sedih orang asli negro yang kecil, yang pada suatu masa lebih ramai, tetapi kini boleh ditemui dalam kumpulan-kumpulan kecil, di tempat yang paling sukar diakses di Malaya." Osborne melihat pelayar-pelayar Melayu tidak dapat lari daripada mitos-mitos aneh, seperti dialami pelayar-pelayar Eropa. Beliau melihat apa yang diceritakan kadang-kadang terhasil daripada imajinasi liar mereka dan sudah bercampur dengan fakta logik. Justru menjadi tanggung jawabnya untuk membawa orang-orang di bawah pimpinannya keluar daripada belenggu tahyul ini. Tidak lama selepas peristiwa tersebut, kapal penembak mereka berlabuh di satu kawasan di selatan Sungai Kedah pada satu malam. Kebetulan pula pada malam itu, hujan turut mencurah-curah disusuli dengan kabus, dan persekitaran yang lembab memaksa mereka mencari tempat perlindungan. Begitupun, Osborne mahukan seorang anak kapal bertindak sebagai peninjau dan segera memberitahu apa-apa perkembangan kepadanya. Pada jam 11 malam, Osborne terdengar bunyi orang meludah, berselang-seli dengan bacaan jampi serapa, berkemungkinan ayat-ayat suci Al-Quran. Apabila seorang anak kapal bertanya apa yang berlaku, si peninjau menunjukkan jarinya pada satu kawasan dalam hutan. Sebaik melihat arah yang dinyatakan, si Polan itu segera mengikut rekannya melakukan perkara sama. Osborne yang merasa pelik dengan kerana mereka segera bertanya apa yang berlaku. Si peninjau menjawab mereka tidak melihat kelibat perahu, yaitu perahu yang digunakan pejuang-pejuang Kedah, dan memberi isyarat kepadanya untuk tidak melihat arah yang dinyatakan. Apabila Osborne meminta Jambu bertanya apa yang dilihat mereka, jawaban mereka ialah kelibat hantu atau lebih tepat ialah Pontianak. Pada awalnya, beliau merasa marah dan menganggap apa yang dinyatakan itu sebagai mustahil. Tetapi apabila mereka memintanya melihat ke arah satu kawasan hutan yang dinyatakan, alangkah terkejutnya beliau melihat apa yang dianggap karut selama ini rupanya benar belaka. Berikut catatan Osborne apabila melihat kelibat Pontianak. "Aku berbuat demikian dan aku mula merasa seram. Aku tidak malu mengatakannya, dan ia tersebar ke seluruh badanku tatkala aku melihat figura seorang wanita dengan kain putih di sekelilingnya. Ia seperti dipakai wanita-wanita Hindu. Ia bergerak dari bayangan hutan dan berhenti di satu anak bukit pasir putih, jarak tidak kurang daripada 300 kaki. Aku menggosok mataku, sementara penterjemahku memanggil Santo, berkemungkinan nama Rasulullah SAW atau para wali, dan dia meludah tanpa henti, seolah-olah seperti haiwan pengotor lalu di hadapannya. Sekali lagi aku melihat dan aku melihat perkara sama. Ia melalui satu kawasan gelap dan secara perlahan-lahan mula menyeberang ke satu bahagian dalam hutan. Aku dapat merasakan aku tidak mampu menafikan realiti ilusi yang wujud dalam kepalaku. Aku berlalu dari situ dan membiarkan si Melayu itu meneruskan apa yang dilakukannya hingga tengah malam. Dia bagaimanapun sekali-sekala meludah tanpa henti dan menyumpah makhluk terkutuk itu dengan jampi serapa agama Muhammad. Semasa pertengahan tempo meninjau,
Antu yaitu hantu muncul lagi, tetapi ia tidak mengganggu kami. Jadi yaitu salah seorang anak kapal memberi jaminan Antu ialah makhluk terkutuk yang melakukan perkara kejahatan. Aku menganggapnya sebagai pari-pari yang baik. Pada ketika itu kami tidak terganggu lagi dengan Antu, sehinggalah ia mengganggu kumpulan pemancing di sungai Sethiu. Kisah Osborn dan anak kapalnya melihat Pontianak diabadikan dalam buku bertajuk Queda, A Cruise in Japanese Waters, yang diterbitkan pada tahun 1859. Selain peristiwa pelik bin ajaib ini, beliau turut merekodkan kekejaman pihak Siam terhadap rakyat dan pejuang kedas serta kekagumannya sebagai seorang tentara terhadap semangat juang yang dipamerkan mereka melawan penjajahan Siam.